Hai murid-murid, saya Cikgu Pik Queen. Marilah kita belajar bersama-sama. Penilaian 3. Buku teks muka surat 176 sehingga 179. Anda boleh hentikan video ini dan bacakan petikan ini dahulu, kemudian pindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Pasukan penyelidik daripada Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM telah berjaya mencipta mesin pemprosesan nanas 3 dalam 1. 来自马来西亚布特拉大学工程学院程序与食品工程部门的研究团队，成功发明了3合1的黄梨加工机械。 Mesin yang boleh beroperasi secara manual dan semi-otomatik ini mampu menjimatkan masa dan mengurangkan kos pemprosesan nanas. 这个可以徒手和半自动操作的机械，能够节省时间和减少黄梨的处理成本。Oleh itu, mesin ini amat berguna kepada para pengusaha buah potong segar, pembuat jam nanas, 龟木 dan makanan yang berasaskan nanas. 因此，这个机械对切新鲜果子的经营者、黄梨酱糕点和用黄梨做食物的制作者非常的有用。Mesin ciptaan Profesor Madya Dr. Rosna binti Syamsuddin ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengupas kulit, membuang empulur, dan memotong buah nanas dalam bentuk kepingan dan cube. Profesor Madya Dr. Rosna binti Syamsuddin 发明的这一台机器拥有3个主要的功能，也就是剥皮、去除黄梨心和把黄梨切割成片状以及立方体状。Dengan menggunakan mesin ini, para pengusaha dapat mengurangkan kos mengupah pekerja untuk melakukan tugas pemprosesan tersebut. 这台机械可以让经营者们减少雇佣工人们的费用，去处理这些工作。Selain itu, penggunaan mesin ini dijamin selamat dan dapat mewujudkan persekitaran kerja yang bersih. 此外，这台机械的使用安全被保证，而且也可以营造出清洁的工作环境。Komponen mesin itu pula diperbuat daripada besi tahan karat yang selamat untuk makanan, mudah dikendalikan, menjimatkan tenaga dan kos penyelenggaraan yang murah. 这台机械的组件是由对食物安全的不锈铁做成，容易被管理、被掌握，省力，而且处理成本也便宜。Para pengusaha industri kecil dan sederhana seperti penjual nanas segar serta usahawan nanas wajar memanfaatkan kemudahan teknologi ini. 中小型企业的经营者们，比如说新鲜黄梨的售卖者，或者是黄梨企业家，应该要好好的利用这个科技带来的方便。Hal ini dikatakan demikian kerana mesin ini dapat meningkatkan pengeluaran dan pendapatan pengusaha. 这件事这样说是因为这台机械可以提高生产量和经营者的收入。Marilah kita carikan isi utama daripada petikan ini sebelum memindahkan maklumat dalam bentuk grafik。我们先找出主要的内容。那么这篇文章的主要内容是什么呢？它所要讲的是什么东西呢？ Mesin pemprosesan nanas 3 dalam 1。那么这个机械它的主要功能是什么呢？
对了，是 mengupas kulit, membuang empulur, dan memotong buah nanas。那么这个机械它的好处是什么呢？它可以 menjimatkan masa dan mengurangkan kos pemprosesan nanas。最后我们来看看这个机械对谁是最有用的呢？对了，是 pengusaha buah potong segar, pembuat jam nanas, kue muih, dan makanan yang berasaskan nanas。现在我们一起来用这些资料来做成一个思维图。这是思维图的范例，如果同学们有更好的思维图，也是可以尝试做出来哦。Mesin memproses nanas 3 dalam 1. Mengupas kulit nanas, membuang empulu nanas, memotong buah nanas, menjimatkan masa, mengurangkan kos, mewujudkan persekitaran kerja yang bersih. Pengusaha jam, penjual kue muih, pengusaha makanan berasaskan nanas。接下来我们来看 B 项的。Kamu ingin berkongsi maklumat dengan rakan kamu tentang satu ciptaan yang menarik. Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu. 你要跟你的同伴分享一个很有趣的发明，写一封信给你的同伴。Rangka karangan 作文的大纲。Pendahuluan 开头。Mendoakan kesehatan sahabat dan keluarga。祈祷朋友和家人健康。Isi penting 主要内容。A. Berkongsi maklumat ciptaan yang menarik dompet pintar 分享资料。有趣的发明智能皮包。B. Berguna 有用。Sukar mengawal perbelanjaan 很难控制花费。Memberikan amalan 给警告。Perbelanjaan melebihi had 花费超过限制。Dompet bergetar 皮包颤抖着。Sukar dibuka 难打开。C. Kreatif dan inovatif 创意和革新。Mengaplikasikan teknologi Bluetooth 实践蓝牙科技。Menghubungkan 联系连接。Telepon pintar 智能手机。Maklumat account pengguna 顾客账号资料。D. Berasa kagum 感到惊奇。Creativity dan inovasi 创意和革新。Berfaedah 有好处。Meningkatkan kualiti hidup 提高生活品质。Penutup 结尾。Harapan 希望。Bertukar-tukar maklumat 交换资料。Sampaikan salam 传达问候。Berterima kasih 感谢。现在我们来用这个 rangka karangan 来写一封信。Adnan bin Jamali 写信人。Nomor 8 Jalan Nangka, Kampung Lubuk Keli 85000 Segamat Johor 写信人的地址。28 hari bulan November 2021日期。Pendahuluan 开头我们来写一些祝福语或者是寒暄语。Menemui sahabatku Zamri yang diingati selalu. Semoga saudara serta seisi keluarga sehat sejahtera. Saudara 男生我们是用 saudara， 女生我们用的是 saudari。Apa kabar 你好吗？ Pada kesempatan ini 借此机会 saya ingin berkongsi maklumat dengan saudara tentang suatu ciptaan yang menarik。 我要跟你分享一个有趣的发明。 Ciptaan itu ialah dompet pintar。 这个发明是智能皮包。 Dompet pintar ini amat berguna kepada sesiapa yang sukar mengawal perbelanjaan keuangan。 这个智能皮包对于那些无法控制花费的人特别有用。
Dompet ini akan memberikan amaran jika pemiliknya telah berbelanja melebihi had yang ditetapkan. 这个皮包将会给它的主人警告，如果消费超过所限制的额度。Dompet ini akan bergetar atau sukar dibuka jika pemiliknya terlalu boros berbelanja. 这个皮包将会颤动或者是很难打开，如果它的主人在花费上过于的挥霍。Menarik bukan? 是不是很有趣？ Pencipta dompet pintar ini sungguh kreatif dan inovatif. 发明这个皮包的人非常有创意和革新。Saya amat kagum akan daya kreativiti dan inovasinya. 我非常钦佩他的创造力和革新力。Beliau mengaplikasikan teknologi Bluetooth dalam penciptaan dompet ini. 他把蓝牙科技实践在这个皮包的发明上。Dompet ini dapat dihubungkan kepada telefon pintar dan maklumat akaun bank pengguna. 这个皮夹可以与智能手机和银行账户资料取得连接。Itulah sahaja maklumat yang dapat saya kongsikan. 我想要分享的资料就这样了。Andai kata saudara mempunyai sesuatu perkara yang menarik, berkongsilah pula dengan saya. 如果你也拥有有趣的事情，也跟我分享吧。Saya sedia mendengarnya. 我随时洗耳恭听。Akhir kata, sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudara sekeluarga. 最后，我把我的祝福传达给你和你的家人。Sekian terima kasih， 谢谢 sahabatmu， 你的朋友 Adnan。最后的部分呢是签名。Sekarang, marilah kita buka pada muka surat 178。在这一页呢，我们要jawab soalan bersama-sama， 我们一起来回答问题。Soalan nomor 1. Tulis ayat susunan biasa bagi ayat songsang yang diberikan. Ayat songsang. Masih dalam pembinaan bantuan kedai 2 tingkat itu. 这里提供的是一个倒装句，我们要把这个倒装句写成普通排列的句子。同学们知道怎么写吗？ Jawabannya, bangunan kedai 2 tingkat itu masih dalam pembinaan. 那么在ayat songsang 里面呢，我们会发现 predikat 在前面 subject 在后面。那么在 ayat susunan biasa 的时候，我们会发现 subject 在前面，而 predikat 是在句子的后面的。Nomor 2. Barang terpakai seperti surat khabar lama, botol plastik dan balang kaca tidak sepatutnya dibuang begitu sahaja kerana barang tersebut dapat digunakan semula. 那么另外一个同伴要怎么回答呢？你的答案可以这样子写。Ya, saya bersetuju dengan pendapat saudara. Kita boleh menghantar semua barang itu ke pusat kitar semula. Nombor 3. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di bawah. 我们要写一个适当的成语。那么这个图里面我们可以看到 berkebun。这个 berkebun 呢，非常的勤劳。那么勤劳的成语是什么呢？对了，是 ringan tulang。Itu sahajalah yang kami belajar pada hari ini. Tolong subscribe Cikgu P Queen. Jumpa lagi.